Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang bersama dengan kami dalam Breakfast at 9 PM di NTV 7. Jadi kita harapkan anda berada dalam keadaan yang baik dan seperti yang anda semua sedia maklum, hari ini adalah hari Khamis. Seperti kebiasaan kita bersiaran pada hari Isnin. Betul, hari Isnin pukul 9 malam sama juga Breakfast at 9 PM, tetapi hanya 30 minit kami bersama dengan anda. Tetapi bila kita dah bertukar hari Khamis ni, yang specialnya, istimewanya, kita bersama dengan anda, kita teman anda 1 jam sehingga jam 10 malam nanti. Okey, jadi selain daripada itu juga untuk anda, jangan lupa untuk follow Facebook kami, Cool FM, kerana anda juga boleh menonton live di sana dan juga boleh menghantarkan komen-komen anda bersama dengan kami untuk kami bacakan. Dan pada hari ini juga kami akan bawakan satu topik perbincangan yang saya rasa menjadi perbualan dan juga kami bincangkan di Cool FM, apabila adakah cukup sekadar dengan PDPR yang anak-anak kita belajar sekarang ini untuk menampung dan juga untuk membawa mereka pada tahap yang paling terbaik dalam pembelajaran mereka. Betul. Bila kita sentuh pasal PDPR, pengajaran dan juga pembelajaran dalam di rumah ya, dan suasana tu kita tahulah bila anak-anak berada di rumah, keadaannya ada berbeza sedikit. Tetapi untuk hari ini kita bawakan kepada anda fokusnya lebih kepada tuition ataupun kita panggil kelas tambahan. Kalau kita lihat zaman-zaman kita dulu belajar, mesti ada kelas tambahan. Walaupun kita dah belajar kat sekolah, malam tu lagi pula kita nak menuju ke periksa yang besar, PMR ke, SPM ke, cikgu akan bagi lebih lagi task sebab kelas tambahan tu sangat penting. Tapi bila kita bawa ke hari ini dalam keadaan pandemik COVID-19 pula, dah lah kita tak pergi sekolah kan. Kita ni, anak-anak kita lah tak pergi sekolah. Lepas tu belajar di rumah untuk PDPR. Dan nak ditambahkan lagi dengan tuition ataupun kelas tambahan ni, patut ke tidak untuk anak-anak sebenarnya? Baik, ini yang kami bincangkan di Cool FM dan sebenarnya mendapat pelbagai respon, terutamanya daripada ibu bapa itu sendiri dan juga para cikgu. Ada yang menyokong dan juga ada yang mengatakan tidak untuk ibu bapa. Jadi untuk anda, jom kami bawakan ini antara perbualan kami bersama AG Haizat dan juga Muaz di Cool FM. Okey, jadi buat masa sekarang ni cikgu dah ada dah anak-anak murid yang belajar dalam kelas tuition ni? Buat masa sekarang ada, tapi tak ramai lah. Sebab parents kebanyakan memilih untuk tak hantar sangat anak sebab takut dengan pandemik sekarang. Faham. So kita tak banyak sangat lah student yang ambil. So kita fokus satu kelas dalam 5 ke 6 student macam tu. Cikgu walk-in ke atau dalam talian? Dalam talian buat masa sekarang tak ada sambutan sangat. Mungkin parents sibuk dengan PDPR kat rumah yang sekolah punya. So dia orang memilih untuk hantar setiap minggu lah. Saya ada 2 anak buah. Seorang baru masuk tadika, seorang baru masuk darjah 1. So bila yang seorang masuk darjah 1 tu, bila online tu dia senyap, dia blur je tau. Dia tak tahu apa yang dia perlu respon. Baru lepas tu dia malu, dia tak nampak, dia macam tak apa tu, segan-segan nak ke depan dengan kawan dia. Betul. So dia malu, kalau dia tak faham dia takkan diam je bagi sesiapa yang rasa perlu ada apa tu tambahan tuition. So memang perlu supaya dia orang boleh nampak clearly dekat situ. Bila saya hantar kelas tuition yang ramai, mungkin anak saya susah nak fokus. Betul? Okey, Puan Linda, sekiranya memang contohlah tak dibenarkan untuk datang, adakah Puan Linda menolak guru tuition secara dalam talian? Kalau terpaksa. Tak juga. Kalau saya tak ada pilihan, sebab macam yang baru-baru ni pun kan, cikgu tuition mesti online juga. Tapi macam cikgu tuition pun dia pun rasa macam, Puan, saya tak puas hati lah Puan, sebab tak boleh direct dengan anak murid kan. Kadang-kadang line problem. Ya, itu dia apa yang kami bincangkan bersama AJ Haizat dan juga Muaz pagilah pukul 7, pukul 8 dengan pelbagai topik. Dan tadi tu kita dah tengok pendapat daripada guru tuition sendiri, ibu bapa penjaga, ada juga anak buah yang menghadapi orang kata pembelajaran di rumah. Tapi dia kata tuition tu sangat penting. Sebab kalau kita dengar tadi Muaz, guru tuition tu kata dia sendiri nak melayan anak dia dan dia sendiri nak melayan pelajar-pelajar untuk tuition. Dan
Dan untuk kapasiti pula dalam keadaan sekarang ini, SOP-nya pun kita ada tanya bagaimana, dia kata hanya dalam 10 orang, tak ramai. Jadi pendekatan itu yang kita nak tengok adakah berkesan atau tidak. Baik, oleh kerana itu kami bincangkan dan juga kami bawakan untuk anda bersama dengan kami di Breakfast at 9 PM ini. Jadi kita nak lihat bagaimana keberkesanan. Yes, kita semua sedia maklum pelbagai medium yang disediakan khusus untuk anak-anak kita. Jadi bersama dengan kami pada hari ini, kita ada Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, iaitu Cik Aminuddin Awang. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, dan kita bersama dengan Cik Khairin Husin juga bersama dengan kita. Apa khabar? Selamat malam. Selamat malam. Wah, baik. tu. Nampak semua macam apa orang kata sama-sama menjiwai lah PDPR ini, menjiwai. Sama-sama nak tengok anak-anak belajar macam mana. Semua dah set up dengan headphone yang terbaik sekali. Pinjam anak punya. Dah bersiap sedia. Baik, Cik Aminuddin ataupun kita panggil Cikgu Aminuddin lah ya. Baik Cikgu, kalau kita lihat hari ini mengenai pentingkah tuition untuk anak-anak di waktu sekarang ini dalam pandemik COVID-19, pastinya ibu bapa masing-masing mempunyai inisiatif mereka tersendiri. Pada pandangan Cikgu sendiri, silakan. Kita melihat bahawa ada dua konsep yang diikuti oleh masyarakat kita, iaitu sama ada kelas tambahan ataupun tuition. Bila disebut tentang tuition, mereka lebih memahamkan ini sebagai kelas yang diikuti di pusat-pusat tuition swasta. Manakala kelas tambahan adalah yang dikendalikan oleh guru-guru sebagai tambahan di sekolah masing-masing. Dan secara asasnya, kami di NUTP berpandangan bahawa kelas tuition itu bukanlah sesuatu yang penting sekiranya ia sesi persekolahan dimanfaatkan sepenuhnya. Sepanjang kita buat andaian bahawa sesi persekolahan bersemuka itu sudah pun bermula. Tetapi dalam keadaan sekarang ini yang mana sekolah ditutup dan PDPR berlangsung, dan kita dapati di situ banyak orang panggil lompang dan juga kelemahan dalam aspek penurunan ilmu oleh guru kepada murid-murid. Dan dalam hal ini kami melihat pada masa sekarang inilah, semasa PDPR ini, mungkin ada ruang untuk yang mana tuition ini sudah menjadi satu keperluan bagi menambahkan mana-mana kekurangan yang berlaku. Dengan andaian bahawa murid itu mampu dari aspek membayar yurannya. Ya. Tapi kalau kita tengok pula kepada apabila sekolah bersemuka nanti, dari aspek jam ataupun waktu pembelajaran, kalau contohnya di sekolah rendah, waktu untuk bahasa Melayu minimanya ada 192 jam setahun. Dan ini sekiranya kita memanfaatkan, bermaksudnya ilmu yang sepatutnya diperoleh oleh murid-murid itu, saya rasa akan begitu berkesan, dan saya rasa tidak ada isu untuk orang panggil dikomersialkan pusat tuition ini sekiranya mereka betul-betul memanfaatkan sesi persekolahan ini. Ya, Cikgu, kita nak bincang lagi sebenarnya banyak tentang apa yang kita katakan untuk tuition ataupun kelas tambahan ni. Tapi saya nak tanya pada Cik Khairin Husin, Puan Khairin Husin, seorang ibu yang mana kalau kita lihat bila berlakunya pandemik COVID-19, ada PDPR, lepas tu kita tahu ibu bapa yang nampaknya panik dalam keadaan sekarang ini, takut anak tertinggal sebab tu kena ada kelas tuition. Tapi untuk Puan Khairin sendiri bagaimana? Saya memang panik sebab anak saya seorang darjah 6. Tahun lepas
masa mula-mula berlaku tu agak relax lah sebab dia darjah 5 tapi abangnya darjah 6, cikgu ada bagi kelas tambahan. Tapi, dan lepas tu UPSR dimansuhkan tu, dia batalkan masa tu, saya macam agak lega sikit. Tapi bila berpanjangan sampai sekarang dan anak perlukan backup, saya memang carilah tuition kelas tambahan masa sebelum PKP yang baru mula bulan 1 hari tu. Saya dah panggil cikgu lah one to one. Ya. Untuk tambahan, tapi bila tak boleh sebab tak boleh datang, kawasan perumahan saya tak benarkan orang luar masuk sebab PKP, kami sambung dengan online, but saya still ambil one to one. Okey, itu pendekatan daripada ibu bapa pula sebab apa yang berlaku ialah saya tengok, saya 2 minggu lah masa awal-awal PKP ni saya memang tak pergi kerja, saya tengok anak saya belajar PDPR tu. Memang banyak kengkangan daripada cikgu dah sediakan, tapi budak-budak kadang-kadang dia nak warm up, dah cakap 10 minit sebelum kelas cikgu akan bagi link. Kita pula kena kejar tengok. Lepas tu kebetulan 3 anak saya yang bersekolah, 2 sekolah rendah, seorang sekolah menengah. Yang universiti tak apalah, dia boleh handle diri dia sendiri. Tapi yang 3 orang ni memang saya pening sikit. Kena pantau Saya pening dengan arahan-arahan guru, budak pula. Jadi bila dan subjek pun susah sebenarnya. Cakap terus terang, saya tak boleh nak ajar anak saya. Jadi saya terpaksalah cari orang yang boleh ajar secara lebih lagi. Okey. Inisiatif daripada ibu bapa. Kalau kita lihat sedikit sebanyak itu adalah luang perasaan. Apa yang ibu bapa rasa sekarang ini, yang mana mungkin anak-anak pun tengah tengok, ini yang ibu saya rasa sebenarnya. Dia kalau tak tahu, anda semua rasa risau, ibu ayah pun rasa risau juga. Jadi cuma kita nak lihat juga bagaimana kalau kelas tambahan ataupun tuition ini dilakukan juga secara online. Adakah keberkesanannya boleh dirasai seperti yang kita semua sedia tahu, kalau dulu tuition kita kena datang ke pusat tuition. Betul. Jadi kita akan bincangkan selepas ini. Dan kita akan bersama dengan tetamu kita juga sekejap je lagi. Terus kekal menonton Breakfast at 9 PM di NTV 7. Enjoy Scott's Vitamin C Pastilles in 4 fun
Saya memang tak setujulah dengan kelas tambahan one-to-one ini demi keselamatan anak-anak. Saya galakkan pihak sekolah mengadakan kelas tambahan maya. Ini kerana anak-anak sudah banyak ketinggalan pelajaran. Perlu untuk parents yang bekerja macam saya, sebab kadang daripada pagi sampai ke petang kerja kan, so macam tak sempat, anak pula hantar kat taskar, so jadi macam waktu tu agak susah. Kita nak minta tolong dekat pengasuh taskar pun agak susah juga. Malam pun baru ada masa, itu pun sekejap je dalam sejam. Jadi macam perlulah ambil kelas tuition ni, memang boleh mana hantar. So sebab anak saya pun dah darjah 2 sekarang, banyak sangat pelajaran dia tertinggal masa darjah 1 dulu. So sangat perlu. Saya tak perlukan guru tuition luar untuk pembelajaran anak saya. Kerana anak saya sendiri seharian pun dah padat dengan kelas-kelas online mereka. Tambah pula saya ada masa untuk pantau pembelajaran anak-anak saya. So bagi saya tak jadi masalah untuk tak ambil guru tuition luar. Tak perlulah sebab PDPR one-to-one kita tahu dia adalah face to face. So kita tahu risiko dia. Masa sekarang ni sebelum kita di satu seluruh Malaysia divaksinkan, kita patut gunakan dulu alternatif yang ada sebab ini untuk membendung risiko yang akan datang lah. Dan selepas kita semua divaksinkan, kita mungkin akan boleh buat one-to-one dengan normal baru. Ya, breakfast at 9 PM bersama Haizah dan juga Muaz malam ini ya. Dan kita dah dengar tadi pelbagai pendapat juga, ada yang tak setuju sebab takut anak terbeban. Sebab kat rumah ada PDPR, tambah lagi dengan kelas tambahan. Itulah, saya pun sebenarnya sama dengan Puan Khairin juga, rasa panik kita nak ambil semua. Tapi boleh ke tak boleh ni anak nak catch up sebenarnya. Okey, dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Aminuddin Awang, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP. Jadi Cikgu, kalau kita lihat juga kalau mungkin tuition ataupun kelas tambahan ini diberikan secara online, jadi bagaimana dari segi keberkesanannya sampai kepada anak-anak kita ni kan, sebab selalu dah berdepan. Bersemuka. Silakan Cikgu. Kalau kita tengok dari aspek cara proses pengajaran dan pembelajaran diadakan, rata-rata guru memilih untuk mengadakan sesi secara bersemuka, secara fizikal di sekolah. Dan dalam aspek kelas tuition ini, ia tidak lagi jauh daripada konsep orang panggil sesi pengajaran dan pembelajaran sebagaimana saya katakan tadi, iaitu ada guru dan juga ada murid. Dan dalam kajian kita, 93% guru memilih untuk mengajar secara bersemuka, secara fizikal berbanding dengan secara maya. Dan apabila kita menyentuh pula dari sisi tuition ini, maka samalah bahawa saya ingat dari aspek keberkesanannya bersemuka itu adalah lebih baik. Tetapi di dalam sekiranya kita tidak ada pilihan lain. Jadi kalau kita nak buat perbandingan antara tuition secara online dengan tidak ada tuition langsung, maka sudah pastilah tuition secara online itu adalah lebih baik. Betul. Dan keberkesanan tuition secara online itu boleh ditingkatkan dengan beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Yang pertama sekali, murid yang menyertai tuition itu ada keinginan untuk belajar, ada komitmen dan ada semangat untuk berjaya, dan mereka pula ada kemudahan dalam aspek peranti, ada capaian internet yang laju, dan juga mereka mempunyai sokongan yang padu daripada pihak ibu bapa itu sendiri. Dan dalam hal ini, sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita nak katakan tuition secara secara online ini tidak berkesan, tidak boleh juga. Tetapi kerana ada ketika-ketikanya, ada sebahagiannya adalah dia cukup berkesan kepada mereka yang tidak ada ruang ataupun
orang panggil peluang untuk mengikuti kelas tuition secara bersemuka, secara fizikal. Dengan andaian COVID-19 kita sudah berada dan sesi bersemuka sudah boleh diadakan. Okey, cikgu, kita nak tanya pada ibu sekali lagi, pada Puan Khairin pula. Kalau tadi kita lihat ada yang kata tak naklah bagi anak-anak ni, dah terbeban dah banyak ni, tapi macam Puan Khairin sendiri memang ada ambil untuk kelas tambahan dan juga tuition untuk anak-anak. Ada nampak tak keberkesanannya pula bagaimana? Kurang-kurang je lah bagi anak-anak saya. Diorang yang mana tak faham masa kelas sebab waktu terhad dan ada cikgu ada ramai murid nak diajar. Jadi semua orang nak tanya tak cukup masa. Jadi dengan tuition ni walaupun online still ada masa untuk anak-anak tanya cikgu tu one to one. Maksud saya dia ada satu tuition tu taklah one to one, satu grup 4 orang 5 orang. So masa tu lebih. Perhatian tu lebih dan dia orang boleh faham. Boleh tanya yang tadi masa siang belajar kat cikgu ada lopong yang kurang lah. Maksudnya kefahaman dia, dia dapat tanya cikgu. Sebab macam saya cakap tadi lah, subjek sekarang tak mudah. Cara nak ajar anak tak sama macam zaman kita belajar dulu. Jadi kalau saya nak ajar semua anak saya sendiri, saya kena belajar semua subjek dan semua darjah yang anak saya berada sekarang. Jadi saya tak mampu tu. Saya rasa memang bagi saya berkesan lah sebab anak saya ada nampak peningkatan sebab cikgu tuition pun dia akan bagi kuis, dia ada buat test lah untuk tengok sama ada anak dapat apa yang dia ajar tu. Dan kita nampaklah Muazzez sebenarnya guru-guru tuition contohlah kalau melalui alam maya ni bukannya berdepan one to one, dia ada cara dia nak tackle anak-anak murid juga tahu. Dia lebih kreatif. Ada interaktif cara dia tu. Bukan saja duduk, belajar, tengok, fokus tapi dia bergerakkan jugalah budak-budak yang menonton ni sebenarnya. Ya, untuk mengelakkan rasa bosan. Jadi, Cikgu Amirudin, saya tertanya juga, adakah penerimaan pelajar-pelajar ini bergantung kepada cara penyampaian cikgu itu sendiri? Maksudnya kalau cikgu tu pandai mengambil hati murid-murid walaupun dalam PDPR online, caranya kena benda tu walaupun seketika sampai kepada anak-anak murid kita ni. Silakan cikgu. Kita melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah orang menganggap bahawa kelas tuition itu sudah hampir sama taraf dengan sesi bersemuka sebagaimana biasa. Dan kita juga dapat melihat bahawa ada orang yang beranggapan bahawa kejayaan seseorang murid itu sebahagian besarnya didorong oleh guru-guru tuition swasta yang pada perkiraan kita yang hanya mengambil peranan sebanyak 2 ataupun 3 jam seminggu berbanding dengan bilangan masa yang telah orang panggil digunakan oleh guru untuk menurunkan ilmu mereka kepada anak-anak pelajar. Dan dalam hal ini, kita suka nak mengatakan bahawa hal ini berkait rapat dengan konsep yang ada pada setiap masyarakat kita bahawa keputusan cemerlang di dalam peperiksaan itu adalah merupakan sesuatu yang wajib dan merupakan seolah-olah merupakan satu rukun di dalam kehidupan seorang pelajar itu nanti. Tetapi peringkat sekolah kita ditugaskan untuk memastikan bahawa proses pendidikan itu berlaku dengan matlamat untuk mewujudkan murid yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek mereka. Kita nak apabila mereka keluar daripada persekolahan setelah mereka 11 tahun berada di dalam persekolahan mereka mampu untuk membawa haluan hidup mereka ke arah ruang ataupun jalan yang boleh memberi sumbangan kepada negara. Sebab itulah apa yang dikerjakan, apa yang dibuat oleh guru itu
dipandang remeh oleh masyarakat di luar sana kerana impak ataupun hasil yang dibuat oleh guru-guru di sekolah itu tidak boleh dilihat dalam jalan jangka masa yang singkat. Dia mengambil masa yang lama. Sedangkan ibu bapa mahu melihat keputusan yang begitu cemerlang di dalam peperiksaan. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang perlu kita ubah dan perlu diberikan ruang kepada guru untuk menjalankan tugas mereka. Dan sebab itulah kita nak elakkan sekolah yang berasaskan peperiksaan ini. Baik, secara ringkasnya kita nak dengar sedikit daripada Puan Kairin sendiri bagaimana dapat membantu memudahkan cara guru dan juga pelajar ini untuk belajar secara kelas tambahan dan juga tuition. Macam saya tak nafikan cikgu punya contribution sebab cikgu memang sebelum macam malam ni besok ada kelas, malam ni dia dah bagi link apa semua, buku apa nak disediakan memang bagus. Tapi kadang-kadang masa tu terhad dan mungkin belajar di rumah pun sebenarnya tak berapa sesuai macam Cikgu Aminuddin tadi cakap. Sebenarnya sekolah tu yang paling bagus. Budak boleh berinteraksi, bersosial, belajar sesama mereka. Ini hanya melalui online. Jadi bila kita pergi ke tuition ni sebab saya terpaksa bagi sebab saya rasa saya tak mampu tolong. Saya tak mampu daripada segi diorang punya konten pembelajaran tu, diorang punya silibus amat berbeza cara belajar maths zaman saya dulu dengan zaman sekarang. Dan saya dengan kerja saya yang hakiki lagi, saya terpaksa mengajar. Saya terus terangnya maths tahun 3 pun saya rasa susah yang lebih kurang semua tu. Kita nampak kan sebenarnya kita nak membantulah memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kita tak cikgu pun dah saya 2 minggu kan saya ikuti semua kelas anak saya duduk kat sebelah. Saya tengok cikgu pun berusaha. Cikgu berusaha. Tapi ada cikgu yang dia ajar saya pun boleh faham. Ada cikgu yang dia orang ajar saya pun tak faham. Lepas tu saya fikir kalau cikgu ni ajar anak saya tak faham macam mana? Saya tak faham macam mana anak saya boleh faham. Yang penting kita nampak ada interaksi lah kat situ. Itu masalah saya. Ada cikgu dia bagi YouTube, dia suruh kita temankan anak kita tengok. Lepas tu kita temankan anak kita tengok contoh pendidikan jasmani dengan muzik ataupun seni. Saya kena praktis dulu buat. Lepas tu saya tunjuk faham tak? So inilah penjelasan. Kena sama-sama. Terima kasih sekali lagi Puan Kairin Husin. Dengan pendapat anda, kita faham dalam situasi begini. Dan terima kasih kepada Cikgu Aminuddin, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP. Dalam masa yang singkat ini, sedikit sebanyak kita dapat memberikan input mengenai apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Terus semangatlah buat cikgu dan juga ibu bapa sebenarnya. Jadi itu ibu bapa yang mempunyai anak lebih daripada seorang. Bagaimana perasaan dia. Dan kita nak lihat pula bagaimana dari segi kesan psikologi kepada anak-anak kita. Sebab kita semua sudah maklum, anak-anak belajar. Tapi kita tak tahu berapa lama sebenarnya minda dia boleh ambil pembelajaran tersebut. Dan adakah daripada pagi, rehat petang, malam sambung lagi ada kelas, ianya memberikan kesan kepada anak-anak kita. Bukan saja pada anak-anak tapi pada ibu bapa juga. Kita akan sambung sekejap lagi. Breakfast at 9 PM, NTV7. 童年成长时，
Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Nampaknya panas juga apabila Puan Irene tadi sedikitlah meluahkan perasaan dia bagaimana sebagai seorang ibu begitu tertekan juga apabila berada di rumah nak berikan yang terbaik untuk anak-anak. Kita faham lah, Sebab kita ibu pening tau. Betul, kita tengok depan-depan. Jadi apa yang berlaku tu diorang nak berikan yang terbaik. Jadi kalau ada pelbagai alternatif yang lain, antaranya ada juga tuition kelas tambahan tu diberikan mengikut kemampuan masing-masing lah. Betul ya. Ada pilihan sebenarnya. Kita faham lah, kita nak yang terbaik. Jadi apa-apa pun stres tak stres, kenalah kita lalu juga benda ni. Okey? Baik, dan kita nak sambung lagi antara topik kita hari ini, pentingkah tuition kepada anak-anak kita dalam waktu PDPR, dalam waktu pandemik COVID-19, dan kita akan sambung bersama dengan, kita ada Datin Prof Dr. Mariani Makno, iaitu pakar psikologi, dan Irin Putri Azmi. Ini ibu yang mempunyai anak-anak yang hebat juga ya, berada di talian sekarang. Prof, selamat malam Prof. Ya, selamat malam. Jadi Prof, kalau malam-malam begini Prof, ada lagi anak-anak kita yang masih lagi online belajarnya. Apa agaknya kesan kepada anak-anak kita Prof? Risau pula saya sebab difahamkan ada setengah sekolah dan juga anak-anak murid ini yang pukul 8 masih lagi ada kelas. Jadi pandangan Prof sendiri, silakan Prof. Ya, tengok ya, kalau kelas itu berlangsung daripada pagi, tengah hari, masuk ke petang, kemudian sambung lagi ke malam. Maksudnya mereka ni tak ada rehat lah. Sedangkan mereka ini walaupun kanak-kanak atau remaja, mereka perlu diberikan juga masa rekreasi ya, iaitu masa untuk rehat, masa untuk memastikan bahawa mereka dapat lepaskan tekanan-tekanan. Maklumlah ya, kalau belajar yang terlalu fokus, terutama kalau tak faham tu, membuatkan dia lebih stres. Tambah lagi kalau homework yang diberikan oleh cikgu tu, dia sendiri mungkin tak faham. Kemudian tanya pula mak ayah kat rumah, mak ayah kata, mak dah lama belajar ni, tak ingat dah dulu dah. Lagilah memeningkan kepala anak-anak ini. Jadi, kalaulah anak itu belajar sehinggalah pukul 8 malam, 9 malam, sedikit sebanyak terganggu perasaan mereka, kestabilan emosi itu. Kalau kita orang kata naik kapal laut tu, dia terombang-ambing sikit lah ya emosi itu. Jadi, biarlah anak ini emosi itu stabil, masa yang berkualiti itu patut diberikan juga pada anak, terutama waktu belajar tu. Biarlah berpada-pada. Janganlah sampai ke mana. Kiranya Prof ada pelepasan jugalah untuk mereka bermain dan sebagainya kan. Baik, dan kita nak tanya Irin Putri Azmi pula sebagai ibu. Cabaran nak bersama dengan anak-anak ni, dan kita fahamlah sangat sukar sekarang ni. So macam mana dengan Irin sendiri? Okey, saya ada 2 orang anak. Yang sulung berumur 11 tahun, dia seorang anak autistik. Dan adiknya pula 7 tahun baru masuk darjah 1, sekarang ni masih PDPR lah. So abang dia pun ada juga PDPR. So bagi saya sebagai seorang yang berkerjaya, untuk duduk bersama dengan mereka semasa PDPR itu berlangsung memang sangat-sangat susah untuk dapat masa tu. Sangat susah sebab waktu kerja memang saya perlu ada di sini. Kalau ada hari off baru saya dapat bersama dengan mereka. Itu pun tak selalu. Dan kalau ada tugasan-tugasan diberikan pun saya akan cuba sebaik mungkin untuk habiskan. Tapi kalau tak sempat untuk submit, katakan hari yang diberikan tugasan itu, saya akan cuba cari masa di hujung minggu ataupun hari yang saya ada cuti untuk betul-betul macam orang kata kabur baliklah kerja mana yang tak sempat dah habis tu, saya buatkan masa tu. So itu cabaran-cabarannya lah. Ya, dan kita difahamkan Irin mempunyai anak istimewa kan, macam Irin kata tadi. Untuk bersama dengan waktu nak diluangkan tu memang agak terhad. Jadi bagaimana yang untuk yang istimewa itu? Haiza rasa itu lebih fokus untuk dia ke bagaimana? Untuk yang istimewa ni, anak saya yang sulung tu kan, dia seorang mesti ada dengan dia sepanjang masa belajar tu. Kalau tidak, memang dia akan buat kerja dia sendiri. Memang dia tak akan fokus kepada kerja dia tu. Jadi kalau bagi tugasan, katakan ada homework yang dia kena siap, memang kita kena duduk dengan dia one to one. Kalau tak, dia memang tak buat. So itu cabaran dia juga, sebab bila waktu balik kerja, nak cari masa untuk duduk, adik dia pun kena kita duduk sama-sama juga, nak one to one juga. Macam nak kongsi masa tu susah untuk mereka sama-sama belajar pada masa yang sama. So saya kena macam
memang betul-betul kena cari masa. Hari yang terluang macam hujung minggu dan cuti lah sebenarnya yang macam saya manfaatkan untuk pembelajaran mereka. Okey, jadi Prof, tadi kita dapat lihat bagaimana perasaan Irene dan juga Puan Khairin tadi kan. Kesan psikologi bukan saja pada anak-anak sebenarnya, kepada ibu bapa. Jadi Prof, ibu bapa nak berikan yang terbaik untuk anak-anak, tapi perasaan mereka, kesukaran mereka dan tak cukup rehat tu sebenarnya memberikan kesan juga. Jadi Prof, sebagai ibu bapa sendiri macam mana nak kena ada me time supaya sentiasa positif dalam diri kita ni, Prof? Ya, kalau saya lihat apa yang Irene sebut tadi ya, dia seorang ibu yang tabah lah ya. Tapi kalau sebagai tabah mana sekalipun, perasaan bimbang, perasaan kadang-kadang takut juga sama ada anak ini boleh faham ke tidak. Sama ada anak itu adalah, terutama kalau anak itu anak istimewa. Anak istimewa perlu dikawal lagi, yang mana kita patut kata anak istimewa patut disantuni bersama dengan anak-anak yang normal. Dan untuk memantau anak-anak istimewa itu bukan perkara yang mudah. Jadi pastinya ibu-ibu yang mempunyai anak-anak istimewa ini, kesan psikologinya terutama stresnya memang sudah pastinya lebih daripada ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang normal. In condition kalau ibu-ibu yang anak normal ini memang ada semangat untuk memastikan bahawa dia mesti tolong anak itu. Dia mesti tolong cikgu juga supaya anak itu faham subjek-subjek. Sebab tadi kalau kita dengar Irene kata, kalau kerja rumah itu tak siap, kemudian guru pula orang kata ada fleksibel sikit, boleh hantar pada hari-hari berikutnya, di situlah ibu patut mengambil peluang itu untuk membantu anak-anak itu faham proses apa yang dia nak belajar, konsep apa yang dia nak kena faham. Ya, sebab sekarang perkara belajar online ini adalah satu perkara yang baru. Ya. Dan dalam memastikan mereka faham itu, yang pertama yang paling penting ialah penyesuaian. Penyesuaian anak itu boleh tak dia duduk, bayangkan kalau kat rumah tu untuk dia berlari-lari. Tapi sekarang dah tukar. Rumah dah jadi sekolah. Ya. Kalau dulu kita kata dekat sekolah tak boleh bawa handphone. Sekarang kalau nak belajar kena guna handphone. Jadi itu satu perubahan yang membuatkan anak-anak ini orang kata, ada juga orang kata culture shock tu ya. Tetapi dalam bersama-sama memastikan proses PDPR itu berlangsung dengan baik, ibu bertindak lebih positif supaya kesan psikologinya yang lebih positif itu ada, maka saya pasti anak itu juga akan melihat wajah ibu, wah, ibu ni nampak semangat. Jadi kalau ibu pun semangat, kita semua mestilah semangat ya. Itu yang kata contoh melalui teladan. Ya, so macam Irene sendiri kan, kalau kita lihat memang betul cabarannya sangat besar. Tapi untuk Irene cari waktu Irene sendiri itu, sebab yelah kita tahu tekanan tu memang akan ada setiap hari, setiap saat. Kalau kita nak memberikan yang terbaik buat anak-anak dalam waktu sekarang, dan kita tahu cabaran Irene tu sangat besar. Jadi waktu senggang untuk Irene sendiri tu, bagaimana Irene nak cari, nak dapatkan? Maksudnya me time lah kan? Ya. Oh, me time saya selalunya bila anak-anak dah tidur lah. Masa itulah kita nak catch up dengan social media dan sebagainya. So kalau mereka ada bersama saya, memang susah untuk saya nak ada macam nak me time sendiri unless saya tengah bersiap-siap dan sebagainya lah kan. Tapi untuk cari me time kalau di hari-hari biasa agak susah. So hari weekend pun susah juga sebab saya bersama dengan mereka sepanjang hari. So memang orang kata bila dah tidur, mereka dah tidur, barulah itulah masa untuk saya just tenangkan diri, buat je apa yang saya nak buat, tengok. Apalah kan. Pengorbanan baik. itu. Prof, kalau kita tengok Prof secara keseluruhannya pada pemantauan Prof sendiri, anak-anak kita dalam PDPR, dalam satu norma yang baru ni, bagaimana keadaan mereka? Mungkin terkejut ataupun mungkin dalam keadaan yang tertekan, tapi Prof mungkin ada nasihat kepada semua, ibu bapa dan juga anak-anak kita. Baik, dalam keadaan pandemik COVID ni, proses belajar dah masuk alam baru iaitu PDPR, iaitu proses belajar dari rumah. Kita pun bekerja dari rumah kan. Jadi ini satu norma baru. Memang ada yang akan terkejut, memang ada yang akan rasa canggung, memang ada yang akan rasa ganjil, ya. Tapi walaupun canggung, ganjil atau apa sekalipun, penyesuaian ini perlu berlaku. Dan di sini saya nasihatkan ibu bapa berfikir positif. Itu yang paling penting. Utamakan anak-anak, tapi dalam masa yang sama belai juga diri kita.
saya suka contoh yang ditunjukkan oleh Irin tu tadi. Dia lihat pada anaknya, tapi lebih lepas pada itu baru dia lihat pada diri dia. Sebab kadang-kadang saya faham ibu bapa yang bekerja, dia nak habiskan deadline yang diberikan oleh ketua-ketua kan. Jadi pandai-pandailah orang kata manage time tu. Time management sangat penting. Time management sangat penting, dan yang paling penting juga kita juga perlu ada anger management yang terbaik. Kerana kita manusia, kita macam mana sekalipun dia akan marah. Kalau 5 orang anak nak pantau online, kita juga bekerja dari rumah, dengan suami pula minta makan dan sebagainya, pening kepala berserabut. Jadi plan time elok-elok, orang kata perlu ada kawalan diri yang baik dan bertindak serta berfikirlah secara lebih positif. Yang penting adalah untuk kebaikan anak-anak kita dalam PDPR, dan kita sebagai ibu atau bapa yang berkejaya, yang orang kata bekerja dari rumah. Ya, itulah antara cabaran yang kita kena hadapi lah sekarang ni. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Datin Prof. Dr. Mariani Magno, pakar psikologi, dan juga Irin Putri Azmi yang berkongsi dengan kita tentang psikologi terhadap anak-anak dan juga diri sendiri. Terima kasih. Baik, untuk anda kita harapkan dengan apa yang kita bincangkan sedikit sebanyak dapat memberikan satu gambaran dan juga satu alternatif lain kepada anak-anak dan juga anda sendiri dalam kita menghadapi pelbagai tekanan. Akan tetapi memang orang kata kita boleh sentiasa berfikiran positif supaya semua yang kita lalui ini akan berakhir. Akan tetapi dalam pengakhiran yang kita nanti-nantikan ini juga anak-anak kita tidak kita tinggalkan. Betul, kita kena ada support system yang kuat juga, Muaz, daripada keluarga, kawan-kawan, dan mungkin juga dari majikan yang baik kan. Masa inilah suami juga kena mainkan peranan, kena memahami dalam ingat, situasi. jangan asyik minta makan aja. Betul. Waktu ni sendiri, jangan kita je asyik minta makan, kita sendiri pula apa kata kita masakkan untuk anak-anak, ataupun kita sendiri yang beli kalau kita tak nak masak. Jangan kita membebankan lagi isteri kita dengan macam-macam tekanan yang ada. Order. Sediakan duit je. Okey, sebentar lagi sebenarnya kita nak kongsikan dengan anda sesuatu yang boleh memberikan inspirasi kepada kita semua. Nak jadi baik ini ada banyak cara. Betul. Dengan ceritanya ada sedekah challenge. Jom kita rehat dulu dalam Breakfast at 9 PM. Aku rasa aku faham.
Bersama dengan Haiza dan juga Muaz, Breakfast at 9 PM. Tentunya di NTV7 kami berikan kepada anda dengan pelbagai topik yang menarik sebenarnya. Dan hari ini kepada anda, kita nak bawakan ni sesuatu inspirasi yang boleh memberikan kita nak melakukan kebaikan tu ada pelbagai cara. Okey, jadi masa muda lagi usianya, jom kita saksikan supaya ianya dapat memberikan semangat untuk anda semua. Minum dulu. Sabar. Berapa? Okey, satu tuang. Berapa? 27? Okey, ini pun 270. 20. Tak ada. InsyaAllah akan datang. Tambah-tambah rezeki lagi kan. Mana tahu kita bagi dia 100 kali ganda ke apa lagi. Tak apa kan. Sekarang video dah habis. Saya buat apa? Saya pula nak pergi kerja. Saya pula pergi kerja kan. Saya pergi kerja. Jangan lupa doakan keselamatan. Itu dia antara kalau kita lihat bagaimana kita nak sebarkan kebaikan ini secara menyeluruh kepada semua. Sekarang ini melalui media sosial yang ada. Jadi kalau anda tengok tadi, ia adalah bagaimana tindakan seorang adik kita namanya Muhammad Rishad Azhar yang pernah bersama dengan kami di Cool FM. Bagaimana dia bekerja walaupun menantikan untuk mengambil peperiksaan SPM ni bekerja, tetapi pembayaran yang dibuat kepada abang rider ni melebihi daripada sepatutnya. Itulah, umur baru 17 tahun dan sekarang bersama dengan kita. Ya, apa khabar Irsyad? Alhamdulillah baik. Baru kita dapat tengok muka. Sebelum ni kita di udara telefon saja. So Irsyad, satu apa kita cakap ni, apa sikap yang paling positif, paling baiklah yang awak tunjukkan kepada media sosial juga yang suka kadang-kadang kita tengok dia orang buat challenge ni, challenge yang pelik-pelik, tetapi awak buat hashtag sedekah challenge. Ini tak semua orang boleh buat sebenarnya. Betul. Macam mana Irsyad dapat idea asal-asalnya untuk mewujudkan sedekah challenge ni? Okey, kalau kita tengok zaman sekarang kan zaman orang susah, banyak yang apa tu macam dah tak ada kerja, macam dia buang kerja apa semua sebab COVID kan. So macam saya terinspirasi daripada Ustaz Billy membantu orang ramai, orang-orang yang betul-betul memerlukan. Jadi macam why not kita kita yang muda ni kenapa kita tak boleh buat? Jadi terinspirasi betul daripada Ustaz Billy lah. Okey. Dan difahamkan bagaimana agaknya mula-mula apabila awak pun bekerja. Bila bekerja tu duit yang awak ada tu itulah untuk perbelanjaan awak ada. Tapi apabila awak sedekahkan kesemuanya kepada abang rider tu pun terkejut. Yelah, jiwa muda ni tak ramai yang berfikiran macam awak. Mesti dia nak simpan dulu ke, nak belanja ibu apa ke. Beli handphone. Nak beli handphone ke kan? Top up ke. Jadi apa yang awak fikirkan bila awak serahkan 500 je kan? Saya. Okey, macam bulan tu sebab saya kerja ujung minggu sebab masih bersekolah. Masih bersekolah. So, saya ambil masa ujung minggu saya kerja. Tapi dalam bulan pertama tu macam bulan 1 tu gaji saya hanya 700. So, saya share 500, so tinggal 200 lah kan. Tapi macam tuan cakap macam mana saya boleh terfikir. So, macam kita pernah dengar ayat orang cakap apa? Semakin kita sempit, semakin kita bersedekah, semakin banyak kita dapat. Ataupun dengan perkataan awak cakap apa, kita sedekah ni takkan miskin, takkan jatuh miskin. Betul. Itu yang awak janjikan. Power of sedekah tu kita boleh tengok kat situ. Tapi umur macam ni Muaz, bila dia kata tadi dia dapat gaji 700 lepas tu dia sedekah 500, 300. Kalau kita 50 je yang kita bagi, lebih tu kita ambil. Tapi ini memang susah nak jumpa. Jadi kita mengharapkan adik-adik yang menonton ini balasan yang dia dapat pula tu kadang-kadang kita tak tahu daripada pelbagai sudut, tiba-tiba saja kan. Dan baru-baru ni kita dengar juga awak ada dapat apa orang kata 100 kali ganda? Berapa? 10 kali ganda? Ya betul. 100 kali ganda. Boleh cerita apa sikit? Yang berlaku? Okey, macam ada satu company minuman ni, dia contact saya sebab saya ada buat semasa saya buat challenge tu saya menggunakan macam company beliau lah kan. Saya membeli air di company beliau. And then beliau sendiri membuat kejutan, owner company air sendiri membuat kejutan untuk bagi saya 100 kali ganda. Wow, 100 kali ganda daripada jumlah yang awak bagi? 100 kali ganda daripada jumlah air
yang saya beli dekat company beliau. Wah. Oh, maknanya berbentuk air. Harga air tu. Harga air. Harga air tu sendiri. Okey, biarlah jumlah tu dirahsiakan. Tapi itulah dia the magic of sedekah apabila awak dapat sebegitu. Jadi bagaimana agaknya dari segi penerimaan kawan-kawan? Yalah, bila awak melakukan perkara ni, antara ada dua. Satu, memang niat awak memang awak nak bersedekah. Yang kedua, rakan-rakan akan mula cakap, alah, saja nak menunjuk lah tu, saja nak buat konten lah tu. Laman sosial. Laman sosial. Jadi macam mana awak nak mengatasi nasi-nasi yang tak baik ni? Cakap tepi ni, Dik. Okey, macam keluarga sendiri, sebelum saya buat tu, saya dah tanya mak saya sendiri. So, mak saya memang 100% dia cakap, kau buatlah Dik, suka tingkau, tu duit kau. Dari itulah kan. Macam daripada segi kawan-kawan ni, kawan-kawan alhamdulillah lah. Macam gurau-gurau tu biasalah, ada orang gurau-gurau. Macam penerimaan orang luar ni, kalau dekat saya punya page sendiri, dekat yang saya share video, setakat ni komen alhamdulillah tak ada lagi yang negatif. Tapi kalau tengokkan dekat ada satu page yang viralkan saya tu, ada sikit-sikit lah negatifnya. Kita block dia je lah. So bagi saya, orang cakap itu macam satu toksik kan. So macam toksik tu kita biarkan je, sebab toksik tak kira mana, betul. Dia cakap just type je untuk menjatuhkan kita. So apa kita nak cakap satu toksik tu untuk kita jatuh, padahal ada 1,000 lagi orang yang support kita. Ya, itu dia. Sikap positif. Dia tak ambil peduli orang nak cakap apa pun. Dan okey, Dik, dalam usia 17 tahun ni bakal menduduki peperiksaan SPM. Dan kita pun bagi tahu juga dalam apa yang anda buat, anda lakukan sedekah itu. InsyaAllah ya, ramai yang mendoakan anda keputusan SPM. InsyaAllah cemerlang. Betul. Okey, Dek, secara ringkasnya pesanan kepada semua generasi-generasi muda ni mengenai sedekah ini. Okey, untuk generasi muda sekarang yang masih belum mampu, macam mana cakap, belum kaya lagi, belum ada gaji yang beribu-ribu. Tak apa, kita bukan sedekah tu bukan pandang pada nilai, tapi pandang apa yang kita buat. Macam kita bagi RM1, itu pun dah boleh dinamakan sedekah. Bukan kalau contoh kita bagi RM1,000 baru dinamakan sedekah, kalau RM1 bukan. Jadi kita sedekah je lah, berapa? RM1, RM5. Kalau macam sedekah kat masjid ataupun orang yang tepi jalan tu ke, kita tengok dia susah, mungkin 2-3 hari tak makan, boleh sedekah makanan. So kita kena start daripada sekarang walaupun sedikit. Tak perlu jumlah yang banyak pun. Betul. Tak perlu tunggu kaya nak bersedekah, betul? Betul. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Muhammad Irsyad Azhar, orang Skudai Johor. Salam orang Skudai ya. InsyaAllah. Hebat, umur 17 tahun tapi cara cakap macam 37. Matang sungguh anak-anak sekarang. Alright, all the best. Terbaik. Terima kasih. Terima kasih, Irsyad. Terima kasih, sama. Okey, terima kasih. Sejuk perut mak dia. Betul. Jadi nak sedekah tu tak kisahlah, tak kira kita kaya baru kita nak bersedekah. Selagi ada tu kita bantulah untuk sebarkan kebaikan ini, kita bantulah orang-orang yang terdekat terlebih dahulu untuk mereka yang memerlukan. Ya, baik, kita boleh kategorikan dia sebagai hero kita sebenarnya, Muaz. Baik, kita nak beritahu kepada anda dalam apa yang kita ceritakan, kita kongsikan seawal jam 9 tadi berkenaan dengan pentingkah kita punya tuition ni ataupun kelas tambahan untuk anak-anak. Sebenarnya ibu bapa ada pilihan, dan yang terbaru kita ada Didik TV KPM di NTV 7. Jadi tak ada masalah kalau anda terlepas kelas tuition ke, anda terlepas PDPR ke, anda masih boleh menonton Didik TV KPM. Okey, kita berikan kepada anda setiap hari pelbagai pembelajaran yang boleh anda belajar, terutamanya untuk peringkat anda, ataupun nak lebih advance boleh pergi peringkat yang lebih atas. Kalau nak tengok balik yang di bawah, boleh tengok balik. Anda boleh tengok sepanjang hari. Dan selain daripada itu juga untuk anda, besok kami nak ajak untuk dengarkan Cool FM AG, Hazad dan juga Muaz, kerana kita akan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin yang mana akan berkongsikan mengenai vaksin. Jadi ini sesuatu isu yang akan dibincangkan kerana difahamkan, insya-Allah dalam minggu depan kita akan dapat vaksin ini. Dan mungkin ramai yang tertanya bagaimana dari segi pembahagian, bagaimana keberkesanan, dan orang juga takut untuk menerima vaksin ini selamat ataupun tidak. Nak tengok-tengok dulu ke kan? Dia ambil okey ke, ada kesan ke, bengkak ke bahu dia ke tidak kan? Dan kita pun sebenarnya memikirkan kalau kita nakkan kebebasan ni, kita tak nak dalam keadaan yang terkongkong macam sekarang, rasanya kita kena support ya. Okey, jadi pastikan 6 hingga 10 pagi AG, Hazad dan juga Muaz di Cool FM. Jadi terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak sama ada yang menonton di NTV 7 dan juga di Facebook Cool FM. Kita harapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan insya-Allah sebelum kita tidur ni, kita sentiasa berfikiran positif, kita cium dahi anak-anak kita, kita yakin kita boleh melakukan
dalam situasi yang sukar ini. Doakan yang terbaik buat mereka. Terima kasih menonton Breakfast at 9 PM di NTV 7. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Selamat malam.